Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kan baru Zuni Hauyun. Okay, baiklah untuk pada hari ini cikgu cuba untuk berkongsi berkaitan dengan temuduga program pendidikan setelah menduduki ujian Maksi. Okey, 20 hari bulan 6 2021 maka berakhirlah sudah ujian Maksi bagi penggambilan sisi pertama untuk kemasukan Oktober nanti. Mungkin Oktober ataupun November terpulang kepada tarikh kemasukan Universiti Awam tertakluk kepada kalender akademik yang telah termaktub. Okey, sebelum tu cikgu minta maaf banyak sebab terdengar suara yang tidak berkaitan. Haraplah apa yang didengar ataupun apa yang saya kongsikan bersama anda ini mampu untuk memberi manfaat kepada anda semua. Okey, saya minta maaf banyak kalau terdengar suara semua sumbang ataupun bunyi motor something like that, dan saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya berharap suara saya dengar dan jelas apa yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan temuduga program pendidikan pada kali ini. Okey, tanpa melengahkan masa. Okey. Jika anda menyemak keputusan pada bulan 7 ini, dikatakan keputusan ujian Maksi dikeluarkan, maka jika anda layak ke temuduga, saya ucapkan jutaan tahniah, dan tahniah. Hanya tinggal selangkah lagi untuk anda menggelarkan diri anda sebagai mahasiswi Universiti Awam, terutama dalam bidang pendidikan. Sekali lagi saya ucap tahniah, dan tahniah. Bagi yang tidak berjaya, saya sarankan ataupun saya beri nasihat kepada anda semua yang tidak berjaya. Saya boleh katakan jangan mengalah, jangan give up, jangan putus asa. Banyak lagi laluan-laluan yang boleh anda cuburi untuk menggelarkan diri anda sebagai seorang guru. Jika tak boleh untuk laluan A, kita pergi kepada laluan B. Okey. Laluan B, kalau bagi yang tidak berjaya untuk ke program temuduga pendidikan sekaligus untuk jadi mahasiswa program pendidikan, perkara pertama saya sarankan terima dulu apa-apa tawaran yang telah diberikan kepada anda. Habiskan satu semester untuk make sure anda pastikan keputusan untuk semester yang pertama ini memperoleh keputusan yang cemerlang dan dekat. Yang kedua, cuba untuk menukar ataupun membuat pertukaran secara dalaman. Maksudnya dekat sini, setelahnya habisnya pengajian ataupun semester pertama, cuba buat pertukaran secara dalaman dari program yang telah diterima oleh pihak UPU, yang anda terima daripada pihak UPU. Masuk ke semester kedua, cuba buat pertukaran program jika anda betul-betul minat dalam program pendidikan. Yang kebiasaannya lebih mudah berbanding dengan anda mohon semula untuk sisi pengambilan yang kedua, yang pertama. Itu lagi sukarlah sebab anda perlu bersaing dengan calon-calon yang lain. Kalau misalnya anda buat pertukaran dalaman, insya-Allah saya percaya bahawa ada peluang untuk anda bergelar sebagai mahasiswa-mahasiswi program pendidikan di universiti anda. Kalau nak mohon program pendidikan, macam mana nak buat pertukaran secara dalaman untuk buat program pendidikan ini? Make sure pastikan universiti awak ada ditawarkan program pendidikan. Jika tidak ditawarkan program pendidikan, tak apa, kita pergi ke laluan C. Ini yang khususnya kepada pelajar yang terima apa-apa tawaran daripada UPU dan ingin membuat pertukaran secara dalaman.
Misalnya anda dapat tawaran di UPM. Misalnya anda berminat untuk program pendidikan. Cuba buat pertukaran dalaman daripada fakulti anda ke fakulti pendidikan. Mungkin ada proses yang perlu anda lalui seperti anda menduduki ujian meksi dan temuduga pendidikan. Tapi secara jujurnya tak ada dia lebih mudah berbanding daripada anda mohon semula ke melalui sisi pengambilan yang pertama ke maupun sisi pengambilan yang kedua. Itu sebab anda perlu bersaing dengan calon-calon yang lain. Yang kedua, untuk kelaluan yang sekiranya misalnya universiti yang anda dapat tu tak ada program pendidikan misalnya. Misalnya kalau tak ada program pendidikan, saya sarankan, nasihatkan jangan down, jangan putus asa, teruskan dan habiskan pengajian anda, tidak kira tempoh 3 tahun ataupun 4 tahun sekalipun. Habiskan dulu pengajian, habiskan ijazah dan kemudian cuba buat sambung untuk buat program diploma lepasan ijazah perguruan. Maksudnya anda sambung lagi setahun setengah untuk dapatkan DPLI untuk anda bergelar sebagai seorang guru. Itu pun jika anda betul-betul minat jadi seorang guru. Tapi saranan saya untuk laluan yang ke sini, jika anda mahu bergelar seorang guru pun sekalipun, cuba sambung master dan PhD ke bidang yang sama sehingga anda melayakkan diri atau bergelar sebagai seorang pensyarah universiti maupun IPG. Itu terpulang kepada diri anda masing-masing. Kalau jadi pensyarah pun dikatakan sebagai seorang cikgu. Seterusnya, layak ditemuduga bersemuka atau atas talian. Secara majoriti kita ketahui bahawa mulai 2020 kebanyakan program ijazah sarjana muda pendidikan ditemuduga secara atas talian. Dan ada juga perlu hadir ke pusat temuduga yang telah ditetapkan dalam slip temuduga berkenaan. Maksudnya, misalnya anda mohon program temuduga program pendidikan di Universiti Malaya dan anda kena terpaksa pergi di UM untuk di temuduga. So, anda kena pergilah secara bersemuka. Ada beberapa program mengikut universiti yang dipungut menjalankan temuduga secara atas talian. Majoriti di UPSI pun banyak menjalankan temuduga secara atas talian. Begitu juga dengan USM. USM pun dijalankan dengan secara atas talian. Secara buat video maupun Webex dan sebagainya lah. Seterusnya. Slide seterusnya. Persiapan sebelum temuduga. Ini perkara yang penting ataupun perkara pokok utama yang perlu anda ketahui sebelum ditemuduga. Perkara yang ini yang perlu anda ketahui adalah dari segi kelengkapan diri seperti salinan sijil diperlukan, pakaian, pengetahuan am, mental dan juga soft skill. Saya akan menghuraikan ataupun menjelaskan satu demi satu dari segi setiap aspek berkenaan. Dan nanti jangan lupa saksikan. Seterusnya, salinan sijil-sijil akademik dan KOKO. Kalau jika anda dipanggil temuduga secara bersemuka, misalnya anda perlu menyediakan beberapa salinan sijil yang diperlukan, antaranya salinan sijil SPM, salinan sijil berhenti persekolahan, salinan sijil STPM, slip keputusan SPM, salinan sijil kurikulum, salinan kad pengenalan dan salinan sijil lahir. Salinan ini saya sarankan buatlah dalam 3 ataupun 4 salinan supaya untuk memudahkan anda. Untuk satu yang pertama ni untuk sudah pasti untuk kemasukan ke universiti. Yang kedua, salinan ni mungkin
anda semua nak gunakan untuk memohon bantuan-bantuan kerajaan, bantuan-bantuan pengajian sebelum masuk ke IPT. So, salinan kedua ni sangat penting. Buatlah beberapa salinan fotokopi yang untuk memudahkan kerja-kerja anda. Tak perlu nanti bila nak mohon apa-apa, nak kena posostik sana sini. So, fokus, buat saja beberapa salinan yang diperlukan. Okey. Seterusnya, pengetahuan bagaimana diperlukan untuk ditemuduga. Okey, kebiasaannya dalam temuduga program pendidikan, pokok utama dilihat adalah dari segi pengetahuan seseorang calon itu sendiri. Pengetahuan dari segi mana? Okey, kita lihat dari segi kebiasaannya panel temuduga selalu akan lihat sejauh mana pengetahuan calon berkenaan untuk ditemuduga. Misalnya mungkin dia akan bertanya pengetahuan berkaitan universiti yang dipohon. Yang kedua, mungkin dia akan tanya pengetahuan latar belakang program yang dipohon. Yang ketiga, pengetahuan isi-isi pendidikan yang terkini. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar-dasar pendidikan. Okey. Seterusnya, elemen-elemen dalam sisi perkenalan diri. Okey, kebiasaan ini perkara pokok utama yang wajar ataupun wajib calon tahu bagaimana elemen apa yang diperlukan dalam sisi perkenalan diri. Contoh misalnya, nama, umur, asal adalah wajib. Yang kedua, latar belakang akademik, latar belakang diri, ibu bapa, pencapaian akademik, pencapaian kurikulum. Okey. Jelas? Okey. Kalau tak faham nanti akan boleh beritahu dekat dalam grup Telegram yang telah disediakan. Okey, seterusnya kita pergi pula melihat kepada kemahiran bagaimana yang diperlukan sewaktu temuduga. Okey, ini sangat bagi saya sangat penting sebab bila kemahiran inilah yang diperlukan sebagai seorang bakal guru. Okay, yang pertama, kemahiran penyediaan video temuduga dari segi kualiti apps yang digunakan. Okay, maksudnya dekat sini, jika kalau anda nak ditemuduga secara buat video, pastikan video anda tu kualiti dia sangat jelas untuk dilihat oleh panel-panel temuduga. Okay, apps apa yang selalu digunakan nanti saya akan beritahu kemudian. Okay, ini dari segi orang kata penyediaan video temuduga anda. Yang kedua, kemahiran komunikasi. Ini pun sangat memainkan peranan yang sangat penting untuk sewaktu temuduga orang kata. Okay, kemahiran komunikasi yang bagaimana? Kemahiran komunikasi dua hala dari segi eye contact-nya. Mata anda dengan kamera sewaktu anda buat video temuduga berkenaan. Yang ketiga, kemahiran micro teaching. Kemahiran micro teaching ini yang bagaimana? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Okay, seterusnya kita melihat kepada app ataupun aplikasi apa yang digunakan untuk temuduga. Aplikasi apa yang harus digunakan? Biasanya pelajar guna KineMaster, Vivo Recorder, Filmora yang paling, kalau ada kemahiran yang paling canggih sekalipun, ada menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Okay. Seterusnya, micro teaching. Okay, tadi saya dah jelaskan kemahiran yang perlukan untuk seorang calon ni. Apa itu yang dikatakan sebagai micro teaching? Micro teaching adalah simulasi pengajaran dilakukan oleh seseorang untuk mengajar sebelum pengajaran sebenar dilakukan. Ianya sangat penting untuk calon. Penting ke sangat ke micro teaching ni? Ya, sudah pasti penting. Sebab apa penting? Anda masuk ke program pendidikan, sudah pasti perkara sebegini tidak terlepas buat anda. Okey, hal ini kerana anda temuduga, sama ada anda ditemuduga guru sandaran tidak terlatih ataupun istilah pendek ataupun istilah yang mudah difahami iaitu guru ganti, sekalipun ada micro teaching. Temuduga SPP pun ada micro teaching. Elemen apa yang diperlukan untuk micro teaching ini? Tata susila, kekemasan diri, presentation, penggunaan bahasa. Tata susila
Okey, ini bahagian saya boleh rangkumkan ianya secara orang kata